Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton di Facebook Live Mini Malaysia ASEAN dan Culture Park Aikroh Melaka. Sekali lagi saya Nur Aisyah dalam segmen Budaya dan Tradisi MMACP. Apa khabar penonton di rumah? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan dihindari lagi segala wabak yang berbahaya. Macam kita semua tahu, sekarang ni kita mengalami wabak COVID-19. Jadi pastikan anda semua mengikut setiap SOP yang telah ditetapkan. Pakai face mask ataupun face shield. Ketika berada di luar, pakai hand sanitizer dan amalkan jarak selamat. Okey, jadi sebelum kita meneruskan lagi segmen kita pada pagi ini, saya nak bantuan anda semua untuk like, share dan komen dalam ruangan Facebook MMACP ni. Untuk maklumat anda semua, saya sehari ini berada di dalam rumah Pahang. Di mana rumah ini merupakan salah satu replika rumah tradisional yang terdapat di Mini Malaysia ASEAN dan Culture Park Aikroh Melaka. Sebelum kita bersama dengan Pak Wan untuk hari ini, mari kita lihat apa yang menarik di Mini Malaysia ASEAN dan Culture Park. Okey. Nak pantun? Lepas habis ni nak pantun ke? Abang masuk tu nanti dia suruh kita lagi. Pantun dulu nanti kita masuk bunga. Baik. Salah seorang boleh tolong ambil pantun, gambar pantun kat luar. Kat depan ni. Wall climbing, kayak, ATV, ada persembahan kebudayaan, ada basker, ada kolam renang. Okey. So, jangan fikir lagi Mini Malaysia dan ASEAN ini adalah salah satu tempat yang wajib untuk seisi keluarga kunjungi. Tak tahu nak ke mana? Datang ke Melaka, datang ke Mini Malaysia. Walinong Sari Rupawan Sunti, Puteri Mahkota Inderapura, Teratak Pahang terbuka menanti. Apa ditunggu? Masuklah segera. Bunga Tanjung jala bersemi, tubuh bersilang warna ceria, budaya dijunjung indah berseni, tradisi gemilang tempatnya. Itu dia. Assalamualaikum semua. Sekarang ni saya Nur Aisyah Dan juga saya Pak Wan dalam segmen tradisi dan budaya sekali lagi bersama dengan anda. Ya, jadi macam anda sudah lihat tadi, kita punya aktiviti yang menarik di Mini Malaysia ASEAN Aikroh Melaka ni. Jadi saya nak terangkan sedikit fasilitis ya Pak Wan ya. Yeah. Antara fasilitis yang terdapat di Mini Malaysia ni, kita terdapat rumah 13 buah rumah di negara Malaysia. Di mana kita ada daripada rumah Perlis kan Pak Wan? Ya, betul. Sampailah ke Sabah Sarawak. Selain itu juga kita terdapat rumah ASEAN di mana kita mempunyai rumah Filipina, Brunei, Indonesia dan banyak lagi. Anda bolehlah datang ke Mini Malaysia ni untuk saksikan rumah-rumah tradisional yang terdapat di Mini Malaysia ASEAN dan Culture Park ni. Ya, betul. Selain itu juga kita ada buat sewaan kan Pak Wan kan? Ya, betul. Antara sewaan yang kita ada seperti gerai, kios, pentas teja. Jadi kalau kat pentas teja tu ada tarian kan Pak Wan? Okey. Kalau anda nak tahu, dekat pentas teja kita ada persembahan kebudayaan Syah. Okey, persembahan kebudayaan ni setiap hujung minggu dan juga cuti sekolah. Okey, waktu persembahan kita persembahan kebudayaan pukul 11 pagi, 2:30 petang dan pukul 4 petang. Jadi kalau anda datang ke Mini Malaysia ni, okey, round berjalan dekat dalam Mini Malaysia ni, okey, waktu-waktu dia pukul 11, 2:30 dengan pukul 4 bolehlah berada di pentas teja untuk saksikan persembahan kebudayaan.
Okey, maaf atas masalah teknikal sebentar tadi. Jadi, tadi saya dah terangkan serba sedikit rumah tradisional yang ada di Mini Malaysia ni. Tadi lepas tu kita nak bagi tahu anda Mini Malaysia ni kita terdapat pentas teja, di mana di pentas teja tu kita terdapat tariannya Betul. Pak Wan. Dekat Mini Malaysia ni kita ada satu auditorium dinamakan pentas teja. Okey, jika anda datang ke Mini Malaysia ni, anda kena duduk dekat pentas teja ni ikut waktu-waktunya dalam pukul 11, 2.30 dan pukul 4 petang untuk saksikan persembahan kebudayaan oleh artis tari Mini Malaysia dan ASEAN Cultural Park Icro Melaka. Itu dia antara fasilitis yang ada, dan apa tu daya tarikan yang kita ada, budaya dari tarikan yang ada di Mini Malaysia ni. Selain itu juga kita mempunyai swimming pool, di mana kalau untuk harga dewasa berharga RM8 dan untuk harga kanak-kanak berharga RM5. Jadi sebelum ni Pak Wan, kita alhamdulillah lah, saya sendiri dah dapat banyak ilmu daripada Pak Wan, mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Malaysia ni. Jadi untuk hari ni kita nak mempelajari sejarah negeri Pahang. Pahang Darul Amur. Untuk maklumat anda semua, kami berada di dalam rumah negeri Pahang. Ya, betul. Ini rumah negeri Pahang merupakan salah satu rumah yang ada dekat dalam Mini Malaysia ni. Okey, jadi kat rumah Pahang ni memang cantik. Okey, rumah dia orang kata ciri-ciri kemelayuan tu masih lagi ada dekat sini. Okey, jika anda datang kat sini, bolehlah kita datang ke rumah negeri Pahang ni untuk saksikan apa yang menarik kat dalam ni. Okey, untuk pengetahuan anda semua, dekat dalam rumah negeri Pahang ni terdapat satu bilik sahaja. Seperti biasa rumah Melayu ni, bilik ni kebiasaannya adalah untuk ibu dan ayah ataupun anak perempuan yang sudah meningkat naik usia. Okey. Jadi Pak Wan, yang saya nampak dekat rumah Pahang hari ni, dia macam ada 3 bahagian. Depan, yang tengah, yang sekarang ni dengan belakang tu. Jadi mungkin Pak Wan boleh ceritakan sedikit. Alright, kalau kita tengok dekat rumah negeri Pahang ni, dia tak ada anjung. Untuk replika yang dekat rumah negeri Pahang ni, dia anjung. Berbeza dengan rumah-rumah yang lain, ada anjung. Okey, pembahagi dia antara dia adalah anjung ni dalam rumah, okey, rumah tengah dan juga ruang dapur. Tu antara 3 bahagian je lah di dalam rumah negeri Pahang. Negeri Pahang. Jadi kalau anda nak saksikan, bolehlah datang ke Mini Malaysia ASEAN dan Culture Park Icro Melaka selepas PKP. Okey, jadi kalau kita nak mempelajari apa sejarah negeri Pahang ni, jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Jarang tak masuk. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Menghilir di sungai Pahang. Terima kasih kepada para penonton di Facebook Live Mini Malaysia ASEAN dan Culture Park kerana setia bersama dengan kami untuk mengetahui info sejarah Rumah Pahang untuk hari ini. Jadi kita telah pun belajar beberapa sejarah yang terdapat di negara Malaysia ni. Jadi untuk hari ini kita berada dalam Rumah Pahang, kan Pak Wan? Ya, betul. Hari ni untuk hari ni saya akan bercerita atau berkongsi dengan anda apa yang menarik dalam rumah ni ataupun negeri Pahang tu sendiri. Jadi anda semua pun mesti nak tahu kan apa sejarah negeri Pahang, dan saya juga ingin nak tahu apa sejarah negeri Pahang. Jadi silakan Pak Wan. Okey, untuk maklumat anda sejarah tentang negeri Pahang. Okey, bermula sebelum didirikan Kerajaan Melayu, alright, wilayah bahagian selatan Semenanjung di Tanah Melayu semuanya termasuk dalam kawasan Kerajaan Pahang. Alright. Jadi orang Jawa Majapahit zaman dahulu menyebut Semenanjung Tanah Melayu sebagai Pahang sahaja. Jadi pada awal kurun ke
kurun ke-16, alright, bermulanya terdiri Kerajaan Melayu Johor, alright, sempadan Negeri Pahang Darul Makmur. Di sebelahnya sampai di Sedili Besar, di utara sampai ke Terengganu. Alright, sempadan ke baratnya pula sampai ke Rembau, alright, Selangor dan juga Perak. Okey, jadi Negeri Pahang Darul Makmur ni sekarang di sebelah utara dan baratnya dilingkupi oleh banjaran gunung, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Jadi macam menarik juga kan pembukaan Pembukaan je negeri dia sejarah. Pahang ni. Okey, saya sambung lagi sekali sikit lagi. Okey, Negeri Pahang Darul Makmur ni sebuah negeri yang terbesar di semenanjung tanah Melayu dengan keluasan lebih kurang 35.515 km persegi. Besar tu. Jadi kemasyhurannya dan kehebatan namanya pada masa dahulu menjadi rebutan kerajaan yang ada di sekelilingnya. Banyaklah kerajaan yang nak ambil negeri Pahang ni. Sebab keluasan dia besar. Kalau kita tengok dalam peta pun kawasan Pahang tu besar. Jadi banyaklah negeri yang nak ambil negeri Pahang ni. Jadi besar juga kan negeri Pahang. Negeri Pahang ni besar juga. Okey. Saya teruskan lagi ya, Syah. Okey. Pada zaman dahulu, Negeri Pahang Darul Makmur ni mempunyai berbagai nama. Jadi pengarang Cina menyebutnya sebagai Panghang. Ataupun Peng Heng ataupun Pangheng. Sebelum wujudnya nama Pahang. Ada 3. Panghang, Peng Heng ataupun Panghang. Dia bukan pancake tau, okey? Okey, jadi ataupun daripada pengarang Cina ni memanggil nama Pong Hong. Ada juga Pong Hong. Ada Pong Hong. Jadi pada tahun 1225, alright, Chow Jokua. Chow Jokua ni telah mengarang sebuah buku bernama Chu Fan Chi. Alright, beliau menyatakan di antara beberapa buah negeri yang ditaklukinya di bawah kuasa Sun Fu ialah negeri yang bernama Peking ataupun Peng banyak sangat bunyi dia macam pancake. Okey, pancake. Dia confuse tu. Jadi itu Negeri Pahang Darul Makmur. Jadi orang Arab, okey, ataupun orang Eropah pada zaman dahulu menyebut pan atau pang. Pan atau pang. Jadi 3 nama tu sebelum wujudnya nama Pahang tu banyaklah sebutan-sebutan dia. Alright. Jadi seorang ahli sejarah mengulas kisah yang ditulis oleh huruf Arab dalam buku karangan Masudi itu terdapat Taibas. Taibas di Pahang. Dia telah setuju menyebut perkataan Fanjab itu sebagai lebih kurang sebelum wujudnya Pahang tu, nama Pahang tu ada beberapa nama lah. Dia sulit sikit kan? Dia sulit sikit. Banyak nama. Ada Peng, ada Pang, ada Fang. Nasib baik sekarang ni dia dah tetapkan. Ya, betul. Senang kita nak sebut. Okey, jadi semua tu telah dimaksudkan adalah Pahang. Ada setengah pendapat menyatakan Pahang berasal dari negeri Siam asli, ertinya timah. Okey, jadi orang Siam asli yang dulunya mendiami negeri ini, alright, dengan membuka lumbung biji terutamanya di Sungai Tembeling. Okey, mengikut cerita orang tua-tua Melayu dulu, alright, pada zaman dahulu di Sungai Pahang iaitu bertentangan dengan kampung Kembahang, ada sebatang pohon kayu mahang yang besar rebah melintang menyeberangi Sungai Makmur. Okey, menyeberangi sungai tu. Okey, jadi dari pokok mahang tu kononnya berasal nama Negeri Pahang Darul Makmur. Gelaran tertua itu bagi Negeri Pahang Darul Makmur ialah Indrapura masa tu. Dia banyaklah cerita-ceritanya daripada zaman dahulu. Ada sungai, ada pohon yang bernama kayu mahang yang jatuh rebah di sungai tu. Jadi situlah mungkin ada perkataan ada sedikit lebih kurang dengan Pahang kat situ. Okey, saya sambung Okey, jadi bandar ini juga terkenal sehingga sekarang dan ibu negeri pada zaman dahulu iaitu Pekan sebelum ditakluk oleh kerajaan Melayu Melaka ini dikenali sebagai Putra. Jadi menarik juga kan, antara orang kata ni adalah asal usul Pahang ke Pak Wan? Dia lebih kurang asal usul daripada nama Peng Heng, Peng Hang, Pam Heng. Jadi dia banyak nama-nama yang
terlalu unik Sebelum, nak diketengahkan sebagai nama Pahang itu sendiri. Jadi itulah antara serba sedikit informasi tentang sebelumnya dapat nama Pahang ni kan. Ya, betul. Okey. Jadi Pak Wan nak teruskan dengan apa lagi Pak Wan? Okey, dekat macam sebelum ni saya bercerita tentang negeri-negeri yang lain, ada daerah-daerahnya di negeri Pahang ni. Terdapat jadi kita nak daerah-daerah dapat, lagi sekali. Sebelum ni ada yang 8, ada yang 7, ada yang 9 mukimnya. Okey, untuk hari ini negeri Pahang saya nak bercerita tentang anda ada 11 daerah yang ada dekat negeri Pahang. Jadi pada masa ni Pahang adalah negeri di Semenanjung yang terbahagi kepada 11 daerah. Alright. Yang pertama adalah Kuantan. Okey. Yang kedua adalah Pekan. Yang ketiga adalah Rompin. Alright. Yang keempat adalah Maran. Yang kelima adalah Temeloh. Okey. Yang keenam adalah Jerantut. Yang ketujuh adalah Bentong. Bentong ni tempat lahir saya lah. Oh ya ke? Jadi Saya asal dilahirkan di Pahang. Jadi Pak Wan ni sebenarnya orang Pahang. Orang Pahang lah, tapi kita merantau lah kita. Ya. Okey. Yang seterusnya adalah Rauk. Ini kalau saya bagi tahu ni ramai orang tahu. Sebab apa tu? Sebabnya adalah kampung Datuk Seri Siti Nurhalizah. Oh ya ke? Lipis. Oh ya. Okey. Yang ke-10 adalah Cameron Highland dan yang ke-11 adalah Bera. Wah, jadi kalau nak pergi negeri Pahang ni orang cuma tahu Cameron Highland je. Jadi Betul. anda semua dengan kami menyaksikan, jadi kita boleh dapat info-info. Jadi kalau orang nak travel ke apa, senang dah tahu dah Pahang ni kat mana. Senang dah tahu kat mana. Dia ada sebelah daerah. Okey, di sebelah daerah tu pun dah nama yang terlalu banyak orang kenal. Ya, betul. Kalau pergi Kuantan, Pekan, Rompin, Maran, Temeloh, right? Bentong, Rauk, Lipis, okey. Banyaklah yang tempat-tempat yang menarik yang ada dekat situ. betul. Jadi kalau anda yang sudi menjelajah ke negeri Pahang ni bolehlah menikmati daerah-daerah yang saya beritahu tadi untuk anda. Ya, betul. Okey. Jadi penduduk-penduduk diorang dekat situ pun terdiri daripada pelbagai kaum dan juga bangsa yang ada dekat dalam negeri Pahang tu sendiri. Pahang ni sendiri. Wah, menarik di situ kan. Jadi apa lagi yang kita nak Pak Wan sharekan kepada kami untuk beri kepada kami semua. Okey. Untuk maklumat anda, okey. Sebelum ni seperti biasa kita ada bercerita dekat mereka dia orang semua tentang pasal makan. Wah, kali pun kita nak cerita makan. Kita cerita pasal makan. Jadi sabar sekejap kalau korang nak tahu apa makanan yang popular di negeri Pahang ni. Jadi kita nak jawab dulu soalan daripada Facebook. Dia komen dari Najib Nawi. Jadi salam Pak Wan, salam Nur Aisyah. Salam kembali bersama dengan Najib Nawi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih kerana setia dengan kami. Sudi bersama-sama dengan kami dalam segmen tradisi dan budaya ni untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan komen. Ya, Jadi betul. boleh sebarkan kepada semua dan memberi informasi tentang sejarah negeri Pahang ni. Okey, jadi kita nak teruskan kembali. Okey, kita nak teruskan lagi sekali. Untuk negeri Pahang ni, makanan yang paling popular sekali yang ada dekat negeri Pahang ni. Okey, yang pertama, ini kalau pergi Pahang mustahil kalau orang tak cari. Ya ke? Alamak. Gulai patin tempoyak. Memang kalau pergi mana pun setiap daerah-daerah dia tetap akan hidangkan kita gulai patin tempoyak. Antara makanan yang popular. Tinggi. Ya, betul. Okey, yang kedua adalah nasi kebuli. Baik, kena buli ke nasi tu? Mungkin nasi itu sebelum ditanak mungkin dia kena buli dulu kot. Kesian. Okey. Saya pun kurang pasti. Ini saya bagi tahu makanan yang popular. Kalau anda nak tahu nama-nama yang nasi buli ni apa, bolehlah Pahang? ke negeri Pahang ataupun bolehlah pergi ke ruang komen Facebook Mini Malaysia untuk bertanyakan. InsyaAllah kita akan cuba berikan apa yang jawapan yang terbaik lah untuk anda. Tak apa Pak Wan, nanti lepas PKP ni kita pergi negeri Pahang, kita makan, kita tunjuk kat semua. Mungkin satu hari nanti kita boleh bawa makanan tu ke Mini Malaysia supaya orang boleh tahu apa hidangan di rumah negeri Pahang ni sendiri. Okey, jadi apa lagi makanan je Pak Wan? Okey, untuk negeri Pahang ni yang popular dia adalah sambal hitam. Okey. Sambal Kelantan. Alright. Gulai asam rom. Okey. Lain sekali adalah
Pais ikan patin tempoyak. Dia memang Pais. popular lah tempoyak ni. Ikan Tempoyak, patin tu betul. memanglah nombor 1 dekat negeri Pahang ni. Terliur dah. Okey. Seterusnya sambal kulat sambal kulat sisir. Sambal kulat sisir. Wah, banyak betul makanan yang orang kata baru untuk kita meneroka kan Pak Wan? Ya, betul. Bila saya dah mencari makanan negeri Pahang ni, saya baru tahu ada ke makanan ni kat sini. Biasanya kalau orang pergi mana mesti akan cari gulai tempoyak je. Ya, betul. Gulai tempoyak ikan patin itu memang favorite dia orang kat sana lah. Okey. Seterusnya adalah ayam golek pekan. Okey. Laksa Pahang. Itu orang kata dah popular juga kan Pak Wan kan? Betul. Kalau laksa Pahang ni ada macam-macam, ada laksa dalam negeri ni. Ada laksa Johor, ada laksa Perlis, ada laksa Pening. Yang ini ada laksa Pahang. Saya kena try juga laksa Kita Pahang kena ni. cuba lepas ni. Yes. Okey. Satu lagi kita ada puding diraja. Wow. Puding Sungguh diraja. menarik makanan itu. Okey. Seterusnya adalah kuih badak kumbang. Okey. Apam Baghdad. Alright. Kuih mahbub. Alright. Kuih pemena. Pepena. Betul. Last kali adalah kuih dodol kukus. Dodol pun ada kukus. Macam mana tu? Mungkin kita boleh ke negeri Pahang untuk menyaksikan macam mana dodol kukus ni sebenarnya kan Pak Wan kan? Betul. Kalau nak tahu semua ni bolehlah datang ke negeri Pahang, teroka lah apa yang benda menarik, apa yang saya cerita ni. Pergilah ke negeri Pahang. Alright. Tengok apa yang ada dekat sana. Makanan dia, daerah-daerah dia, kawasan-kawasan dia yang begitu menarik untuk anda melawat dan juga melancong dekat sana. Jadi kita dah share serba sedikit bila di negeri Pahang ni, jadi anda bolehlah senang untuk meneroka, betul tak Pak Wan? Ya, Okey. betul. Jadi apa lagi yang kita nak teroka untuk negeri Pahang ni? Okey, seperti biasa dalam tradisi dan budaya ni, kalau kita tak bercerita pasal warisan memang tak sah lah. Alright. Kita akan bercerita sedikit. Okey, senarai-senarai tarian yang ada kat negeri Pahang ni. Wow. Saya setiap orang kata setiap segmen untuk dalam budaya dan tradisi ni, saya sungguh macam tak sabar nak menunggu apa tarian yang menarik di setiap negeri. Okey, jadi Pak Wan. Okey, saya teruskan. Okey, untuk tarian yang popular di negeri Pahang ni, okey, tarian Pahang ni ada tarian piring, okey, ada tarian lilik, ada tarian pelanduk. Pelanduk. Ada tarian pelanduk. Kalau nak tahu, bolehlah search dekat YouTube. Tengok tarian pelanduk tu sendiri, memang begitu menarik. Okey, kostumnya di atas kepala kita adalah kepala pelanduk. Memang begitu cantik kostumnya. Alright. Lepas tu kita ada joget. Kita ada joget Pahang. Alright. Ada DK Rebana Pahang, DK Maulud Pahang, tingkah lesung. Alright. Mencang buah keras. Okey. Tarian sewang, ini memang paling popular. Kalau pergi mana-mana, kalau orang tengok tarian sewang tu, orang tahu okey, tu negeri Pahang. Oh, ya ke? Jadi saya pun nanti balik saya nak saksikanlah tarian sewang ni apa ya. Dan kita ada sesuatu yang istimewa untuk anda. Okey, jangan ke mana-mana. Memang memang istimewa tu ada. Okey. Jadi kita ada satu lagi tarian yang paling popular kat sini adalah lagu rakyat negeri Pahang. Lagu rakyat negeri Macam sebelum kita bermulanya segmen tradisi dan budaya ni, anda ada dengar lagu Menghilir di Sungai Pahang. Lagu daripada Roslan Madun. Memang lagu-lagu dia memang lagu rakyat dekat dalam albumnya. Adalah salah satu contoh lagu rakyat dia. Ya, betul. Dengar lagu tu memang best. Memang terbaiklah lagu daripada Roslan Madun ni. Tadi Pak Wan ada cakap sesuatu yang menarik. Apa dia tu Pak Wan? Jadi saya tak sabarlah nak tunggu apa yang menarik Pak Wan nak bagi kat kita ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a high one to hold. 'Cause you don't even know I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know too
Menghilir di sungai. Hai. Jadi saya ingat tadi kembali bersama kami. Okey, silakan. Okey, kembali bersama kami saya Nur Aisyah dan juga Dan juga saya Pak Wan sekali lagi dalam segmen tradisi dan budaya untuk anda setiap hari Khamis pukul 9 pagi. Okey, jadi saya ingat tadi apa yang menarik yang Pak Wan nak bagi tu dah keluar. Rupanya belum lagi. Jadi dia suruh anda semua tunggu. Dan kita akan saksikan selepas ni. Hari ni macam kita rasa Semangat happy sikit sikit. kan? Dia macam tak sabar-sabarnya. Okey, tapi sebelum kita mula teruskan lagi Pak Wan, saya nak cerita sedikit package yang terdapat di Mini Malaysia ASEAN Culture Park Aikro Melaka ni. Antara package yang terdapat di sini, kita ada package makan berhidang, kita ada package hari keluarga, kita ada package team building dan juga package mesyuarat. Kalau anda semua nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, bolehlah ke hotline kami 013-313-8686. Jadi sebab saya tak sabar nak teruskan untuk sejarah kali ini. So Pak Wan, silakan apa yang kita nak kongsi lagi hari ini? Okey. So, apa yang saya nak kongsi dengan anda semua. Alright, kita tadi saya dah cerita pasal taran-taran di negeri Pahang. Okey, yang sekarang ni saya nak bercerita kat anda lagu rakyat yang popular di negeri Pahang. Alright, dia lagu rakyat ni biasanya dinyanyikan di temasya kesenian, okey, majlis budaya dan juga adat resam mereka lah dekat di sana. Alright. Untuk lagu-lagu rakyat yang popular dekat sana, alright, lagu tu, okey, lagu tu Bulan Tu Bintang. Wah. Lagu tu Bulan Tu Bintang. Lagu tu Bulan, Lagu tu lagu tu bulan, lagu tu bintang. Oh, lagu tu bulan, lagu tu bintang. Wah, menarik betul. Lagu Okey. tu. Okey. Satu lagi adalah lagu anak kambing cantik-cantik. Wow, anak kambing so cantik-cantik. Anak kambing cantik. Okey. Yang ketiga, lagu Ya Habibun. Ya Habibun. Okey. Okey. Lagu yang keempat adalah lagu Terbang Tebu. Takutnya tebu tu terbang. Wow. Kalau tebu ni terbang, makan kan? Betul. Okey. Seterusnya adalah lagu Burung Kenek-kenek. Yang ni macam popular sikit. Mungkin saya ada dengar dia punya hint sikit lah. Burung lah kenek-kenek di da 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 di da. Lebih kurang macam tu lah. Dia Mungkin memang lepas ni kita boleh suruh Pak Wan nyanyi. okey. Seterusnya adalah lagu Galah Mudik. Okey. Okey, lagu Anak Gajah. Anak Gajah pun ada lagu. Betul tu. Saya pun tak ada lagu. Anak Gajah ada lagu. Alah. Nak promote sikit kan? Pak Wan pun ada lagu sebenarnya. Nanti kita suruh Pak Wan nyanyi. Okey. Yang ke-8 adalah lagu ni baru kita dengar tadi. Menghilir Sungai Pahang. Menghilir Sungai Pahang. Jadi anda dah dapat tahu satu lagu rakyat yang anda sudah yang dengar. kita dah dengar. Okey, lagu Menghilir Pahang. Macam yang tadilah yang kita dengar memula kita segmen tradisi ni Menghilir Sungai Pahang. Okey. Kalau anda semua tak sempat dengar boleh pergi otak awal balik nanti dengar. Nanti kita dengar. Okey, lagu yang ke-9 adalah lagu Cawe ataupun Jengkayu. Okey, lagu yang ke-10 lagu Dirgahayu Tuanku. Okey, lagu ke-11 adalah lagu Pelanduk dan lagu yang ke-12 adalah lagu Mak Wekoi. Mak Wekoi. Mak Wekoi. Wah, jadi tadi kita ada tarian Pelanduk. Ini kita juga ada lagu Pelanduk. Menarik di situ. Okey. Jadi apa lagi yang Pak Wan nak teruskan berkongsi dengan kami? Okey, seperti biasa sebelum-sebelum ni, okay, saya pernah ceritakan ada legenda setiap negeri. Macam minggu lepas kita bercerita legenda Cik Siti Wang Kembang. Ya, betul. Okay, untuk negeri Kelantan. Untuk negeri Pahang ni, okey, Aisyah pernah dengar Wali Nungsari? Saya tak tahulah, saya rasa saya dengar ke tak dengar, tapi more kepada tak dengar lah. Okey, kalau kita pernah dengar lagu Wali Nungsari, nyanyian Datuk Siti Nurhaliza? Mungkin Pak Wan boleh baru saya ingat. Okey. Dia lebih kurang macam mana betul? Sikit lah sedap okay. Dia Wali Nong Layang Sari, putri yang cantik. Lebih kurang macam tu lah. Saya rasa macam pernah dengar. Okey. Jadi lebih kurang macam tu lah bunyinya. Okey, jadi apa yang Pak Wan nak ceritakan tentang Wali Nong Mayang Sari ke? Wali Nong Sari tak ada salah. mayang. Wali Nong Sari. Mungkin sebab terdengar lagu tadi ada mayang.
Dia bukan mayang. Warinung Lahyang Sari. Oh, Lahyang Sari. Bukan Walinung Mayang Sari, Okey. Walinung Layang Sari. Jadi kita nak cerita tentang Okey, kita nak cerita pasal Walinung Sari ni. Okey. Kisah wanita legenda, okey, yang berasal dari negeri Pahang atau Indrapura pada masa dahulu yang dikatakan sangat hebat. Macam sebelum ni negeri Kelantan, Sri Tuan Kembar pun terlalu hebat dengan betul. tangkasnya dalam berlawan Ya, dan dengan juga penggunaan keberanian pedangnya dia, kan, betul. keberanian dia. Okey, sama juga seperti Walinung Sari ni juga. Okey, jadi Pak Wan, sekejap. Sebelum kita teruskan cerita tentang Walinung Sari ni, saya nak jawab soalan daripada Teng Kim Teng Patrick. Susah nak sebut. Sorry kalau salah sebut. Dia tanya, Pak Wan, betul mungkin setiap minggu boleh pilih satu negeri buat pesta makan? Alamak, dia suruh buat pesta makan. Pesta baju, kostum ataupun apa kita panggil? Busana. Dan permainan dan live continue bila tak ada lagi pandemik, masih boleh jemput Pak Wan dan Nur Aisyah, InsyaAllah. Kita akan mungkin selepas mungkin pandemik COVID-19 ni bila dah selesai, InsyaAllah mungkin kita akan buat pesta budaya dekat Mini Malaysia ni, supaya anda boleh tahu ciri-ciri busana, lepas tu tarian dan juga makanan yang ada dalam setiap traditional negeri yang akan anjurkan nanti, betul. InsyaAllah. Jadi untuk kali ni kita nak cerita apa tu orang kata legenda di sebalik negeri Pahang ni, iaitu Walinung Sari. Okey. Walinung Sari. Okey. Jadi Walinung Sari ni juga sangat tangkas dalam bersilat dan juga pandai dalam mengendalikan lembing dan pedang. Dia pandailah pandai bersilat, pandai berlawan. Lembing tu berat juga kan? Berat, lembing tu berat. Okey. Jadi lebih mengejutkan lagi, Walinung Sari ni bukanlah seperti puteri-puteri di alam Melayu yang lain. Alright? Dia tidak pandai berhias dan tidak juga lemah lembut dalam kelakuannya. Alright? Baginda juga dikatakan amat minat dengan perlawanan sabung ayam. Orang perempuan minat sabung ayam. Itulah dia dahsyat lain daripada yang lain orang cakap. Okey. Disebabkan sikap peliknya, alright, nama perkataan Walinung Sari ni, alright, tersebar di merata tempat dan mendapat perhatian Sultan Melaka, yang seterusnya menjadikan dia salah seorang dari isteri sultan tersebut. Dia jadi isteri kepada Sultan Melaka. Okey. Okey, betul kan? Baru saya baru tahu. So, kita duduk Melaka pun kita tak tahu siapa. Itu ada sejarahnya lah. Ya, betul. Alright. Jadi dalam pada masa yang sama, Raja Mambang Segera dari Gunung Tahan juga menyimpan perasaan terhadap Walinung Sari dan telah merubah dirinya menjadi seekor merpati demi mengintai siapakah puteri yang hebat itu. Bila saya nak jadi puteri sehebat itu je. Okey. Dikatakan Raja Mambang segera kemudian berpura-pura untuk bertaruh dengan Walinung Sari dan seterusnya mereka berdua jatuh cinta selepas bertentang mata dan mengetahui rahsia sebenar yang Raja Mambang tadi. Taktik sangat kan nak ajak bertanding. Sampai tu dia berkenan lah. Alright. Tidak lama kemudian Walinung Sari dikabarkan menghilang diri dari Melaka demi sejatinya di Gunung Tahan. Tu sedikit orang kata cerita legenda dia. Okey. Daripada cerita tadi, saya nak cerita pula tentang hikayat legenda Walinung Sari je lah. Okey, saya nak cerita daripada awal, daripada mana munculnya Puteri Walinung Sari ni. Okey, daripada mana datangnya putera Mambang tadi. Okey. Puteri Walinung Sari ni dia beri nama seorang puteri cantik jelita dan rupa parasnya sangat rupawan, berasal dari Indrapura. Alright. Puteri Walinung Sari ini juga merupakan seorang puteri yang gagah berani. Alright. Ianya juga dikabarkan pandai bermain senjata, pandai keris, melamun lembing dan juga pandai mempelajari seni mempertahankan diri, iaitu silat gayung. Hebat. Ya, sangat hebat. Sekarang ni orang silat gayung tu dah kurang kan Pak Wan? Betul. Ramai yang silat gayung kata bersilat pakai ya betul, kan? Tapi bukan. Biasa orang dengar macam tu. Okey, apabila Puteri Walinung Sari ini masuk ke gelanggang persilatan, ia lengkap dengan berpakaian kebesaran, bertudung menutupi wajahnya sebagai tanda menjaga-jaga maruah puteri Melayu itu sendiri.
Jadi nampaklah Puteri Wali Nong Sari ni menjaga tata susila dia dalam persilatan dengan bertudung menutupi wajah dia sebagai tanda menjaga maruah Puteri Melayu itu sendiri. Hebat betul dia kan Pak Wan kan? Ya, betul. Okey. Seterusnya, beliau tidak pernah kalah sekalipun dalam pertarungan. Sesiapa yang dapat menewaskan ilmu persilatan akan diangkat menjadi suaminya. Wah. Siapa yang pandai tewas lah akan menjadi suaminya. Alright. Jadi dan ada seorang putera kayangan, yang bernama Raja Mambang seperti saya ceritakan tadi. Alright, segala dengan puncak berasal dari puncak Gunung Tahan yang sedang memburu. Raja Mambang terpandang satu rombongan yang sedang bersukaria. Dia nampak yang bersukaria. Jadi dan melihat panji-panji puteri diraja-raja, Mambang tahu itu adalah rombongan daripada Puteri Wali Nong Sari. Okey, jadi seterusnya Raja Mambang segera dah banyak dengar tentang cerita Wali Nong Sari itu sendirilah. Dia jalan, so dia nampak panji-panji putera-puteri diraja. Jadi dia nak tahu jugalah apa pesta yang diraikan dekat situ. Okey. Jadi seterusnya Putera Mambang segera ingin melihat kecantikan Wali Nong Sari. Alright, selain dari itu menguji ilmu persilatan Wali Nong Sari. Jadi Raja Mambang segera tiba di pekan itu, dan menukarkan dirinya sebagai seorang pemuda yang miskin. Mungkin dia taktik nak memikat lah tu. Okey. Jadi kemudiannya Raja Mambang mendekati Wali Nong Sari ni dengan menghulurkan sebuah talam yang ukirnya sangat begitu cantik. Jadi Wali Nong Sari ini tertarik tirai usungnya dan melihat seorang pemuda miskin. Jadi tiba-tiba hati Wali Nong Sari ini berdebar-debar apabila menatap muka pemuda miskin itu. Antara detik-detik yang orang kata. Ada permulaan lah, orang kata bawa percintaan dari situlah. Okey, jadi dia merasakan ada sesuatu yang menikam hatinya. Okey, jadi Wali Nong Sari ini juga berbesar hati menerima hadiah daripada pemuda yang miskin ini. Alright. Dan Wali Nong Sari juga serta rombongannya berlalu pergi pulang ke istana. Jadi macam awak kata menarik juga kan, orang zaman-zaman dulu ni nak cara-cara memikat. Banyaklah taktik-taktik yang dia buat. Sampai kata dia cerita ni, Putera Mambang ni sanggup menukar dirinya sebagai burung merpati untuk melihat kecantikan Puteri Wali Nong Sari ni. Okey, saya sambung lagi sekali. Alright. Pada malam hari Wali Nong Sari tak dapat lelapkan matanya. Kerana terkenangkan pemuda miskin itu. Jadi betul. Keesokan harinya Wali Nong Sari sudah bersih nak pergi ke pekan. Okey, Wali Nong Sari berjumpa sekali lagi dengan pemuda miskin itu. Kali ini pemuda miskin itu menghadiahkan Wali Nong Sari sekaki payung berwarna kuning. Dia bagi payung yang begitu cantik lah, berwarna kuning. Okey. Dan hari seterusnya Wali Nong Sari ke pekan, pemuda itu menghadiahkannya sekali lagi, alright, sekuntum bunga melo. Sekuntum dah dapat payung, dah dapat bunga melo. Taktik untuk tarik minat Wali Nong Sari ni terhadap dia lah. Bermacam-macam orang lakukan, betul kan? Okey. Wali Nong Sari menyapa pemuda miskin itu dan bertanya, adakah pemuda miskin itu pandai dalam ilmu persilatan? Dia bertanya direct dekat dia tanyalah. Mungkin sebab dia dah beritahu tadi, kalau ada siapa yang pandai melawan mengalahkannya dalam seni persilatan akan dijadikan suami. Mungkin itu caranya untuk Wali Nong Sari ni dapatkan suami untuknya. Kita pun tak pasti. Alright, saya sambung sekali lagi. Alright, ternyata ilmu persilatan pemuda itu jauh lebih hebat daripada ilmu pertempuran Wali Nong Sari. Jadi dia boleh berlawan ke? Dia boleh melawan lah kat situ. Dan serba beliau tahu dia akan tewas dalam pertarungan kali ini. Demi menjaga maruah istana, Wali Nong Sari sanggup berbuat apa saja untuk memenangi pertarungan itu. Dia sangat, orang kata sangat kuat. Sangat kuat untuk pertahankan demi maruah istananya. Okey. Jadi selama 3 hari 3 malam Wali Nong Sari ni bertarung. Hingga ke saat genting itu Wali Nong Sari menarik tudung yang menutupi wajahnya. Terselahlah cahaya wajah Wali Nong Sari itu sendiri. Melihat kecantikan wajah Wali Nong Sari itu, pemuda itu terus terpana. Mungkin semua terpegun dengan kecantikan Wali Nong Sari itu. Alright. Jadi Wali Nong Sari menghunus keris ke perut pemuda itu, lalu pemuda itu jatuh pingsan dan tiba-tiba pemuda itu
menjadi Raja Mambang segera. Wow. Daripada dia tukar diri daripada orang miskin bila dah ditusuk dengan keris di perutnya, terus bertukar menjadi Raja Mambang segera. Jadi maksudnya dia tunjuk wajah asal lah. Kita Kita tak boleh bayangkan macam kita nak ada kat situ pula kan. kita nak tengok cerita tu betul ke tidak? Kita nak tahu. Menarik, Jadi betul. okey. Jadi melihatkan hal itu, Wali Nusari menitahkan Raja Mambang segera itu usung ke istana. Alright. Wali Nusari setia berada di sisi Raja Mambang dengan segera. Jadi tiba-tiba peti menyambar dan guruh berbunyi, okey, dengan kuatnya, dan jasad Raja Mambang segera lenyap dari pandangan. Kalau nak tahu, Raja Mambang ni daripada kayangan. Dia boleh ada ilmu yang boleh menukarkan dirinya menjadi seekor burung merpati, dan juga boleh tukar dirinya menjadi seorang pemuda yang miskin. Bila dah ditusuk dengan keris tadi tu, teruslah Raja Mambang segera semula, dan dia kembali kepada asal. Jadi cerita begitu menarik kan? Itulah kan, rasa terpegun pula dengar. Okey, jadi Wali Nusari terus jatuh pingsan dan tak sedarkan diri daripada itu. Jadi Wali Nusari bermimpi bertemu Raja Mambang. Raja Mambang segera di puncak Gunung Tahan. Keesokan harinya, Wali Nusari lenyap dari istana hingga saat ini. Alright. Ada yang mengatakan Puteri Wali Nusari pergi ke Gunung Tahan mencari kekasih hatinya, Raja Mambang segera. Begitu Strategik. Macam orang kata apa? epiknya satu kisah percintaan antara Wali Nusari dan juga Puteri Mambang itu sendiri. Kadang-kadang Puteri Wali Nusari ini dilihat muncul di Indrapura bersama dayang-dayang dan juga ataupun seorang. Alright. Dia saya macam salah je cerita ni. Wali Nusari ni dilihat pernah muncul di Indrapura, bersama dayang, orang yang sedang memayungi payung dia, Puteri Wali Nusari ni, dengan payung berwarna kuning yang diberi tu. Dan juga menaburi langkah Puteri Wali Nusari ni dengan bunga-bunga melu yang diisi di dalam talam yang diukir indah. Maksudnya dia menggunakan barang-barang yang diberi Raja Mambang tu tadi yang saya cerita tadi, digunakan dalam seharian dia lah. Ada payung kuning, ada bunga melu. Kalau tahu memang bunga melu tu wangi. Okey, jadi begitulah serba sedikit tentang kisah Wali Nusari ni. Jadi kita dah cerita apa tu orang kata tugu ataupun orang yang tarikan yang ada di legenda puteri Melayu yang ada dekat negeri Pahang ni, iaitu Wali Nusari. Saya pun lupa sebut ayat legenda tu. Terima kasih Pak Wan. Jadi saya tak sabar nak menunggu apa yang menarik lepas ni. So boleh kita rehat sebentar kan? Boleh, tak ada masalah. Kita berehat sebentar. Nasi kuning sayang mulailah yang ayam. Namanya ayam, Dalam langala ayam. ai sedap ke ayam. Mari dimakan dijaga selengkap. Ala canggung, makcik makcik canggung. Canggung, lali-lali. Sokok sini sayang janganlah yang malam. Mengkalah, Sahnilah malam. ai suruh ke malam. Hendak meminta sisa melintang. Ala canggung, makcik canggung. Canggung. Rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang
tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Assalamualaikum semua. Okey, untuk pengetahuan semua, cuti sekolah hampir bermula. Sekarang ni masih dalam musim cuti sekolah. Pada sesiapa yang ingin bercuti ke Melaka, saya syorkan salah satu tempat yang menarik di Melaka adalah Mini Malaysia dan ASEAN. So di sini banyak aktiviti-aktiviti rekreasi untuk seisi keluarga, contohnya wall climbing, kayak, ATV, ada persembahan kebudayaan, ada basker, ada kolam renang. Okey. So jangan fikir lagi, Mini Malaysia dan ASEAN ini adalah salah satu tempat yang wajib untuk seisi keluarga kunjungi. Tak tahu nak ke mana? Datang ke Melaka, datang ke Mini Malaysia. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Oh, menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Tempat Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Narasha. Dan juga saya Pak Wan dalam segmen tradisi dan budaya. Inilah yang dikatakan istimewa tadi. Kawan. Okey, kalau kita, anda tengok sekarang ni, kita berpakaian masyarakat orang asli di negeri Pahang. Oh, so inilah antara Salah satu budaya dan tradisi di negeri Pahang bersama dengan masyarakat orang asli di negeri Pahang ni sendiri. Kalau ikutkan betul dia guna apa Pak Wan? Okey, kalau ikutkan dia guna daun. Daun dianyam, alright, tapi kita guna tikar mengkuang, dan kita pun anyam dan hiaslah menjadi seperti ini yang cantik ni. So, korang dah boleh tengok gambaran orang asli. Yang orang asli ke? Orang asli. Orang asli di negeri Pahang waktu zaman dahulu. Betul. Okey, kalau anda tahu dekat negeri Pahang ni ada lebih kurang 115 perkampungan yang terdapat di negeri Pahang, dan masih lagi aman masyarakatnya, hidup dan sejahtera. Okey. Banyak gitu. Banyak betul orang asli di negeri Pahang betul. ni. 115 perkampungan yang ada dekat dalam negeri Pahang tu sendiri. Itu baru perkampungan kan? Itu baru perkampungan, belum orangnya. Ya, okey. Jadi saya teruskan dengan masyarakat orang asli ni. Okey, orang asli ni merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kepada orang asal yang menduduki tanah semenanjung tanah Melayu sejak azali lagi. Jadi sebelum kita ni duduk, orang asli ni memang dah lama dekat negeri Pahang ni. Mereka dah lama dah dekat situ. Okey. Jadi secara rasminya terdapat sekurang-kurangnya ada 18 suku dari etnik kaum orang asli di semenanjung tanah Melayu. Mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berdasarkan genetik dan juga asal usulnya. Dari 3 genetik. Okey. Yang pertama adalah Semang ataupun Negrito. Okey, biasanya boleh ditemui dalam lingkungan hingga ke bahagian utara semenanjung, bahagian semenanjung. Okey, dan yang kedua adalah Senoi. Okey, Senoi menetap di bahagian tengah semenanjung. Okey, dan yang ketiga adalah Proto Malay atau Melayu asli. Menetap di wilayah selatan semenanjung. Jadi terdapat dekat kawasan itu juga terdapat muzium orang asli.
yang dibina bagi memberi penerangan dan pengetahuan umum tentang wujudnya dan budaya orang asli di sana. Jadi misalnya Muzium Orang Asli di Gombak ada juga, alright? Kira-kira 25 km dari utara Kuala Lumpur. Muzium Orang Asli yang lain juga boleh ditemui beberapa tempat dalam Malaysia ni lah. Jadi di tempat lain juga adalah Ada. mempunyai Kalau dekat muzium Melaka orang pun ada juga. Oh ya ke? Kat mana Melaka tu? pun ada Muzium Orang Asli di kawasan Aikro di sebelah McD di McD. Aikro. Di depan sikit je selekor sebelah kiri. Ada satu muzium kecil orang asli dekat situ. Jadi bolehlah kalau anda semua yang berada di Melaka ni boleh ke sebelah McD berdepan dengan Zoom Melaka, betul tak? Sebelum Zoom Melaka. Sebelum Zoom Melaka. Dekat di kawasan situ lah. Okey, kini di Malaysia, alright. Bertanggungjawab menguruskan tanah adat, kemajuan kebajikan dan juga hal orang asli yang seseorang sebut. Okey, orang asli diletakkan di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia. Selain itu terdapat usaha bersepadu oleh jabatan kerajaan yang lain untuk mengintegrasikan orang asli ini dan meningkatkan taraf hidup mereka dan menggalakkan dan membantukan mereka mendapat pekerjaan. Sekarang ni orang asli dah tak ada. Mungkin ada yang pergi memburu seperti biasa, tapi ada yang dah begitu majulah dengan kita punya zaman yang ada sekarang ni. Mereka ada yang dah bekerja di luar bandar, ada yang anak-anak mereka dah masuk universiti, ada yang berjaya. Itu salah satunya lah. Alright. Dalam usaha ni juga dilakukan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia bersama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia. Jadi pencapaian orang asli ini turut juga dipantau dan dipastikan kejayaan program-program seumpamanya. Terdapat juga Persatuan Siswazah Orang Asli Semenanjung Malaysia. Alright. Ini bertujuan untuk membentuk sebuah tumbuhan selepas institusi pengajian tinggi di kalangan orang asli. Jadi selain itu juga terdapat Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia yang membantu perjuangan kepentingan orang-orang asli di Malaysia. Banyaklah dia punya komuniti dia membantu sesama mereka lah. Menarik juga kan antara kaum yang ada di negeri Pahang ni iaitu orang asli. Masyarakat orang asli. Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, macam negeri kita ada daerah, kita ada mukim. Macam orang asli juga, mereka ada suku-suku kaum orang asli. Banyaklah. Okey, saya bagi tahu anda, dia termasuk dia ada 3 suku kaum. Okey. Suku kaum yang pertama adalah suku Semang. Dalam suku Semang ni ada Kensui, Kentak, Lan, Jahai, Mendrik dan Betak. Dia punya, kalau dia suku kaum, dia punya pecahan-pecahan dalam suku tu lah. Okey, yang kedua adalah suku Senoi. Suku Senoi ni dalam pecahan sukunya ada Temia, Semai, Semok Beri, Jahut, Mahmeri dan juga Cewong. Dia adakah dia sama macam bangsa-bangsa macam tu ke? Lebih kurang macam tu. Dia ada lebih kurang 3 suku kaum yang tadi saya pecahkan dalam setiap suku. Okey. Dan yang terakhir adalah suku, kalau tak silap saya, suku Melayu Proto. Yang mana dekat dalam Melayu suku Proto ni ada orang Kuala, ada orang Kanak, ada orang Seletar, Jakun, Semelai dan Temuan. Saya pernah dengar orang suku yang Jakun tu. Macam antara banyak-banyak tu yang Jakun tu boleh katakan dia ke tengah lah, orang lebih kenal suku-suku yang lain. Tapi yang popular dekat negeri Pahang ni adalah Jahut. Jahut? Yang paling terkenal kalau orang cari pun dekat negeri Pahang ni Jahut. Suku yang memang terkenal lah kat negeri Pahang ni. Jadi macam saya pernah tengok antara, tak tahulah berita ke apa, saya pernah terlihat dia menjelajahi suku Jakun ni sendiri di negeri Pahang. So hari ni saya dah dapat
lebih mendalam info. daripada Pak Wan sendiri. Okey, jadi Okey, saya nak beritahu anda dekat negeri Pahang ni yang paling terkenal adalah Jahut. Jahut suku memang yang terkenal di negeri Pahang. Okey, Jahut ni ialah suku kaum orang asli di Pahang, Malaysia pada tahun 2000. Alright, jumlah penduduk Jahut ialah 2442 dan pada tahun 2005 anggarannya lebih kurang 4000 orang yang tinggal di 11 buah kampung yang terletak di sepanjang tebing barat Sungai Pahang dari Jerantut dari Jerantut di utara Temeluh di bahagian selatan. Memang ramailah daripada 2000 ke 4000 ramailah penduduknya di situ. Okey, antara kampung-kampung ini termasuk juga Kampung Pos, Benderas dan Kampung Keboi di dalam hutan tropika yang terletak di daerah Jerantut, Pahang. Okey, Kampung Keboi merupakan salah satu kampung yang terkecil di antara penempatan orang asli Jahut dan hanya kira-kira 100 orang sahaja orang Jahut tinggal di rumah gaya Melayu yang dibina di atas kaki bajang. kaki bajang tu apa Pak Wan? Di atas kaki bajang tu kalau tak silap saya penempatan dia sendiri. Penempatan dia sendiri. Penempatan dia sendiri. Okey. Untuk Jahut ni dia ada bahasa-bahasa pertuturan dia tersendirilah. Okey. Macam bahasa yang dituturkan oleh Jahut ni dikenali sebagai bahasa Jahut, okey, yang merupakan bahagian bahasa Mon Khmer yang mula merupakan satu cabang keluarga bahasa Austro-Asian. Jadi dalam bahasa Jahut, Jah bermaksud orang dan Hut bermaksud bukan atau tidak. Okey, bagaimanapun penterjemahan ini tidak dapat menerangkan dengan kata-kata majmuk disebabkan bukan orang itu memang bukan erti yang dimaksudkan menurut kaum Jahut itu sendiri. Okey, Jah bermaksud orang dan Hut bermaksud berbeza. Maksudnya orang berbeza. Jahut maksudnya orang berbeza. Okey. Okey. Jadi bahasa Jahut ni telah pun menyerap banyak perkataan bahasa Melayu dalam pembedaan katanya. Okey, lorat-lorat yang termasuk adalah Keldau, Kerau, Ketiau daripada Terengganu, okey, Kuala Tembeling, Pulau Gui, Ulu Ceras ataupun Ulu Tembeling. Okey. Jadi kita ada lagi Kak, boleh kita pelajari ke bahasa Jahut ni Pak Wan? Kita boleh pelajari bahasanya tapi kita kena pergi ke sana lah. Kadang perkataan bahasa Jahut ni dekat dalam internet tak ada. Kita nak pelajarinya, kita kena pergi sana belajar apa maksud tu sendiri supaya kita tak ertikan maksud tu sendiri. Okey, untuk kegiatan ekonomi orang-orang Jahut di negeri Pahang ni, okey, kegiatan utama orang Jahut ini adalah menurut getah, menanam padi dan menternak ayam. Jadi kegiatan orang Jahut ni juga adalah mengukir kayu yang diamalkan dan bukan sahaja merupakan satu sumber pendapatan untuk orang Jahut, tetapi juga merupakan satu lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. Walaupun orang Jahut tinggal di dalam hutan, mereka tidak terpencil secara langsung dan telah berdagang dengan orang-orang berhampiran sejak beberapa ratus tahun dahulu. Itu kegiatan ekonomi yang cukup menarik lah kalau kita nak tengok dia. Okey, jadi nampaknya kita, itu saja kan antara kededahan tentang negeri sejarah negeri Pahang ni. Ya, betul. Kita dah cerita pasal daerah, kita dah cerita pasal tarian, kita dah cerita pasal lagu rakyat, kita dah bercerita masyarakat orang asli, okey, 3 kaum suku kaum orang asli, dan kita dah cerita suku kaum yang paling ramai di negeri Pahang iaitu kaum Jahut. Jahut. Ya, antara salah satu kaum yang popular di kategori antara kategori orang asli ni. Ya, betul. Jadi untuk di mini Malaysia ni kan Pak Wan kan, di Rumah Pahang ni apa aktiviti menariknya? Kita ada aktiviti tradisional iaitu capteh. Betul. Kalau korang semua nak tahu cara macam mana cara main capteh ni, okey, boleh datang ke Malaysia. Kita ada tenaga pengajar macam mana nak main capteh tu sendiri. Ada orang kata main capteh ni macam timbang. Ya, dia timbang menggunakan kaki. Betul. Tapi capteh ni permainan dia yang ada bulu-bulu ayam. Dulu pakai bulu ayam. Sekarang ni ada yang cantik sikit lah bulu tu. Dah berwarna-warni lah bulu-bulu tu. Okay, kalau korang nak tahu macam mana capteh tu, bolehlah datang ke Rumah Pahang di Mini Malaysia ASEAN dan Culture Park. Okay, jadi nampaknya kita dah pun hujung rancangan. Ya, kita pun dah
Dah habis kita cerita hari ini untuk anda, untuk negeri Pahang. Okey, sekali lagi saya ingatkan anda semua, kalau datang ke Mini Malaysia ni, singgahlah ke rumah-rumah yang ada di sini untuk anda menerokai dan juga anda mempelajari budaya tradisi yang ada dekat dalam Mini Malaysia ni. Jadi selepas habis PKP ni, datanglah ke Mini Malaysia. Jangan lupa saksikan persembahan kebudayaan setiap hari Minggu dan juga cuti sekolah pada pukul 11 pagi, pukul 2.30 petang dan pukul 4 petang. Baiklah, jadi kita pun telah pun di penghujung rancangan. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda semua, jika ingin mengetahui lagi lebih lanjut tentang Mini Malaysia Culture Park, bolehlah ke Facebook Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park. Kalau manakala kalau untuk social media dia Pak Wan boleh ke Mini Malaysia ASEAN. Dia huruf kecil semua dan rapat semua. Dan kalau nak tahu nak tahu informasi lebih lanjut, bolehlah ke talian 013-313-8686. Dan pada anda semua, jangan lupa like, komen dan share untuk kita punya segmen budaya dan tradisi hari ni. Betul, supaya kita menarik. share dengan kawan-kawan anda, supaya kita mempelajari pengetahuan yang ada pada hari ini kepada orang ramai. Jadi saya nak tambah sedikit antara, tadi saya dah cerita sedikit facilities yang terdapat di Mini Malaysia. Dan juga package yang terdapat di Mini Malaysia. Kita ada package hari keluarga, package makan berhidang, package mesyuarat. Selain itu juga kita terdapat aktiviti sukalasak. Antaranya, betul. Antaranya kita ada ATV memanah, memancing, kayak. Dan yang terbaru adalah wall climbing. Jadi tak lupa juga pada rumah tradisional yang terdapat di Mini Malaysia ni, kita mempunyai permainan tradisional di setiap rumah. Betul tak Pak Wan? Betul. Okey. Untuk anda boleh sikit okey. Untuk anda kalau datang ke Mini Malaysia ni, okey, dekat rumah negeri Perlis kita ada congkak. Ya, betul. Okey. Selain tu dekat untuk rumah Perlis kita ada buka untuk karaoke suka-suka, yang mana anda bolehlah bersama dengan saya Pak Wan, okey, dalam sesi karaoke suka-suka. Jangan risau, tak ada bayaran, hanya percuma dan menghiburkan pengunjung yang hadir pada hari yang anda datang tu lah. Okey, untuk rumah negeri Kedah kita ada kukur kelapa, yang mana anda boleh cuba cara untuk mengukur kelapa yang betul. Kadang bila ada orang kukur ni nampak kerak dia je, tak nampak yang isinya. Jadi dekat sana boleh belajar macam mana nak kukur kelapa dengan betul. Okey, dekat rumah negeri Pahang kita ada permainan gasing. Ini permainan gasing anda boleh cuba sekarang ni. Permainan gasing pun semakin dilupakan. Jadi kalau datang ke rumah Perak ni boleh main gasing. Okey, dekat rumah Selangor kita ada permainan guli. Rumah Kelantan kita ada lightstick. Anda boleh mencuba lightstick dekat situ. Lightstick ni pun jarang digunakan, dimainkan. Jadi boleh datang ke rumah Kelantan bermain lightstick. Okey, last sekali untuk rumah belum last lagi. Okey, rumah Terengganu kita ada mewarna batik. Okey, mewarna batik ini dikenakan bayaran. Okey, berharga RM18. Anda selepas kala boleh bawa balik untuk hias kat rumah, hasil kerja sendirilah. Okey, dan yang terakhir adalah rumah negeri negeri Sarawak. Kita ada menyumpit. Bolehlah cuba. Kita ada buat menyumpit belon. Boleh datang ke rumah Sarawak, cuba sumpit ni dekat kalau nak cuba sumpit ni dekat Sarawak. Jadi datang ke Malaysia ni anda boleh cuba pelbagai aktiviti yang ada dekat sini. Orang kata melawat Mini Malaysia bererti melawat satu Malaysia. Tak payah naik flight. Lagi satu tertinggal satu, rumah Sabah. Belakang rumah Sabah tu kita ada Teng-Teng. Terlupa pula nak bagi tahu. Kesian Sabah. Merajuk dia. Terima kasih kepada semua tetamu pula, semua para penonton yang setia bersama dengan kami dalam segmen budaya dan tradisi MMACP ni. Jangan lupa untuk segmen kita esok, Tazkirah. Dengan Pak Wan juga kan, Pak Wan kan? Segmen esok. Besok saya kena baik sikit. Sehingga kita berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Assalamualaikum. Menghilir di sungai Pahang.
pasir tambang.